Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita nak masuk tutorial 3.2 iaitu hukum Kepler. Kita laju terus Hukum Kepler ada pertama, ada kedua, ada ketiga. Okey, kalau kita baca buku kita boleh nampaklah. Okey, saya terangkan secara ringkas apa hukum Kepler yang pertama. Dia menyatakan apa? Okey, hukum Kepler yang pertama dia menyatakan semua planet yang mengorbit matahari adalah dalam bentuk elips. Maknanya planet yang mengorbit matahari ni dia bukan dalam orbit yang bulat, betul-betul bulat. Dia ialah dalam bentuk elips, di mana matahari berada di salah satu daripada dua titik fokusnya. Maksud dua titik fokus bagi elips, kalau kita nak lukis bulat, okey, kita cuma ada satu sahaja titik tengah. Kita letak jarum kat situ dan kita boleh buat bulatan. Tetapi elips dia ada dua titik fokus. Kalau kita nak senang faham apa maksud dua titik fokus tu, saya cadangkan kita tengok dulu video yang ini. Okey. Kita benang dengan pen, kemudian diikat pada dua titik. Inilah yang dipanggil dua titik fokus. Dan bila ada dua titik fokus, nampak kita akan dapat bentuk elips. Okey. Dan hukum Kepler yang pertama mengatakan bahawa matahari berada di salah satu daripada dua titik fokus ini. Okey, itu cerita yang pertama. Okey. Hukum Kepler yang pertama dia kata benda tu. Hukum Kepler yang kedua. Tadi pertama. Sekarang kedua. Okey, yang pertama tadi cerita tentang bentuk orbit iaitu elips. Yang kedua, dia nak bagi tahu, okey, tadi kita kata planet beredar dalam bentuk elips. Okey, cerita dia bila duduk dekat sini, maka dia jauh dari matahari. Bila planet tu datang dekat sini, dia dekat dengan matahari. Jadi, macam mana pergerakan? Pergerakan planet apabila dia jauh dari bumi, dia perlahan, slow. Saya tulis slow. Semasa dekat sini. Dekat sini ialah laju, fast. Maknanya, contoh kalau pergerakan tersebut mengambil masa 1 bulan. 1 bulan daripada A pergi ke B. Ini mengambil masa 1 bulan. 1 bulan. Okey, A pergi ke B 1 bulan. Pendek je. Sebab dia slow, bergerak perlahan-lahan. Tetapi bila dekat sini dia laju. Maknanya daripada sini A sampai ke B. Nampak? Zap. Pun sama juga. A ke B 1 bulan. Tapi dekat sini dia dekat dengan matahari, dia lebih laju. Bila dia lebih laju, dia lebih jauh. Nampak? Jadi masa yang sama tetapi jarak tak sama. Jadi hukum Kepler yang kedua dia bagi tahu jika tempoh masanya sama dalam satu orbit ni, dia punya luas, ni kalau kita lukis luas yang mencakupi masa orbit adalah sama. Maknanya luas dekat sini kalau kita kira adalah mesti sama dengan jumlah luas untuk kawasan AB di sebelah sana, dengan syarat tempoh perjalanan dia adalah sama. Ini bermaksud kalau dekat sini A pergi ke B 1 bulan juga. Okey, A pergi ke B 1 bulan, maka daripada matahari luas dia akan tetap sama juga dengan kawan-kawan yang lain. Okey, itu hukum Kepler yang kedua, dia memberitahu bahawa luas sektor dengan masa adalah sama. Okey. Dan kita nak masuk hukum Kepler yang ketiga. Okey, hukum Kepler yang ketiga dia kata apa? Dia kata T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Maksudnya apabila suatu planet itu mengorbit matahari, okey, masa tempoh untuk dia mengorbit secara lengkap keliling matahari adalah berkadar terus dengan jejari kuasa 3. Bermaksud kalau jejari dia makin besar ataupun makin jauh jarak planet tersebut dari matahari, bertambah panjanglah tempoh masa nak mengelilingi matahari. Kalau bumi dia mengambil masa lebih kurang 365 hari.
1 tahun untuk mengelilingi matahari. Maknanya planet-planet lain macam Marikh, okey, dia akan lebih jauh, maka tempoh masa dia lebih lama. Yang ini yang kita boleh nak buat pengiraan jap lagi. Okey, dari segi matematik, T kuasa 2 sama berkadar terus dengan R kuasa 3. Jadi kita letak R kuasa 3 ni kat bawah. Okey, kita akan dapat K, constant. Constant ini bermaksud T kuasa 2 per R kuasa 3 adalah sentiasa sama bagi setiap planet ataupun setiap satelit yang mengorbit, sama ada mengorbit matahari ataupun mengorbit bumi. Okey, jadi kita boleh tulis macam ini secara ringkas. 1, T kuasa 2, 2, R kuasa 3 pun untuk 2. Maknanya contoh, ini kalau planet, contoh kalau bulan mengelilingi bumi, adalah sama T kuasa 2 untuk R kuasa 3 untuk satelit mengelilingi bumi. Itu kalau bumi. Kalau mengelilingi matahari, T kuasa 2 per R kuasa 3 bagi bumi mesti sama dengan T kuasa 2 per R kuasa 3 bagi planet-planet lain. Contohnya Marikh. Nampak? Dan dia akan sama dengan planet-planet yang lain. Okey, itulah yang dikatakan hukum Kepler yang ketiga. Jadi, formula ini kita boleh buat pengiraan sekejap lagi. Okey, kita tulis kat tepi dulu. T kuasa 2 sama dengan T kuasa 2 per R kuasa 3, R kuasa 3. Kita simpan dulu formula ni dekat tepi. Okey. Kita boleh tengok kita punya soalan. Okey, tapi sebelum tu kita nak tunjuk dulu. Okey. Betul ke tadi yang hukum Kepler yang kedua, dia kata kalau dekat dengan matahari akan laju. Okey, kita anggap yang tengah-tengah ni matahari, yang guli ni ialah planet. Dan bila dia bergerak, nampak? Bila dia dekat dengan matahari dia laju, nampak? Jauh dia slow. Sap laju. Sap laju. Okey. Inilah yang dikatakan oleh hukum Kepler yang kedua tadi. Okey. Sebab bila dekat dengan matahari dia laju. Okey. Jadi kita patah balik ke skrin kita yang pertama tadi. Okey. Jadi kita terus tengok soalan yang pertama. Jika bulan dengan jejari sekian. Okey. Ni, maknanya ada dua. Biasanya hukum Kepler ni, kita nak pakai formula ni, dia akan bagi dua objek yang mengorbit. Sama ada mengorbit bumi ataupun mengorbit matahari. Contoh dekat sini bulan. Ini bulan. Okey, sorry. Dia ada bulan dengan satelit. Okey, satelit. Okey, bulan mengorbit bumi, satelit pun mengorbit bumi, tapi ketinggian tak sama, laju tak sama. Tetapi apa yang sama ialah hukum Kepler sebut T kuasa 2 per R kuasa 3 bagi bulan adalah sama dengan T kuasa 2 per R kuasa 3 bagi satelit. Okey. Jadi kita boleh gantikan. Untuk soalan yang berkaitan dengan persamaan yang seimbang. Saya panggil ni persamaan yang seimbang. Kita tak perlu nak tukar kepada SI unit. Okey, kita boleh terus gunakan unit dia yang sebenar, yang asal. Tapi apapun, tengok soalan dulu. Okey. Jika bulan dengan jejari orbit mengambil masa 27 hari. Okey, T kuasa 2 27. Nampak? Saya terus guna 27 hari, tak perlu tukar kepada saat. Sebab persamaan dia seimbang. Kalau persamaan tak seimbang, kena gunalah unit SI. Okey, bahagi dengan jarak dia berapa tu? 384. 384 000 kilometer. 000. Okey, kenapa saya tak bagi kilometer? Jadi saya beritahu Okey. Sekarang ni dia tanya berapa hari. So dia tanya berapa hari kuasa 2 ni, jangan lupa kuasa 3 Okey. Dia kata 500 km dari permukaan bumi. Yang ini dia ada trik sikit soalan. Dia kata satelit tu 500 km dari permukaan. Kita ingat lagi kalau 500 km dari permukaan, jangan lupa tambah dia punya jejari bumi. Okey, jadi R kita ialah ni daripada jejari bumi sehingga ke 500 km. Ingat lagi tak jejari bumi berapa? Kalau tak ingat, saya tolong tulis 6.37 kali 10 kuasa 6. Okey, meter tambahlah dengan 500,000 meter, jangan lupa kuasa 3. Tu dia punya formula. Okey,
Jadi saya nak cari T kuasa 2. So T kuasa 2 sama dengan, ini darab lah Okey, saya keluarkan kalkulator saya kejap. Okey, 27 kuasa 2 darab dengan yang ini ini bawa ni atas. Okey, hasil tambah 6.37 kali 10 kuasa 6 tambah dengan 500,000 tutup kurungan dan jangan lupa kuasa 3. Okey, faham dapat berapa, and then bahagi yang ni lah. Okey, 384000, jangan lupa lagi kuasa 3. Faham? Okey, so kita dapat 4.174. Ini ialah T kuasa 2 Jangan lupa, ni T kuasa 2. Jadi jangan lupa punca kuasa 2 kan dulu jawapan kita. Okey, kita dapat T sama dengan 0.0646 bla 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 bla. Ini dalam hari. Kenapa dalam hari? Sebab saya gunakan 27 hari. Jadi kita akan dapat masa hari juga. Okey, macam mana 0.06 hari ni? Susah. Jadi kita tukar kepada jam. Hari nak tukar kepada jam, kita darab 24. So saya tulis kat atas padam. Okey, setakat ni okey T sama dengan 0.0646 hari. Jadi pening tengok 0.06, kita darab kepada, kita tukar kepada jam, iaitu kita darab 24 jam. Tak, 1.55 jam. So jawapan kita 1.55 jam. Ataupun nak cantik lagi, tukar kepada minit. Jam nak tukar minit, darab 93 minit. Ataupun nak tukar kepada saat, kalau rajin, darab lagi 60. 5582 saat. Nampak? So jawapan tak boleh dalam 1.5 jam ataupun 93 minit ataupun 5582.3 saat. Mana-manalah ikut kehendak soalan. Dalam kes ini, jawapan yang saya beri ialah 5582.3 saat atau 93 minit. Okey. Itu contoh soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang kedua. Boleh saya padam? Okey. Sama juga. T kuasa 2. Okey, sekarang ni dia mesti akan bagi dua situasi. Okey, contohnya dalam sistem solar, bumi mengambil masa 365.25 hari. Nampak? Satu pusingan ataupun satu tahun 365.25 hari. Okey, sebab tu setiap 4 tahun dia akan kumpul 0.25 hari tu dikumpul 4 tahun menjadi satu hari diletakkan dalam tahun lompat. Macam tahun 2020 ni lah, tahun lompat. Okey. So bukan 365 tepat Dia jari orbit. Okey, dia planet Zuhrah pula. Okey. Persamaan antara bumi dengan Zuhrah ialah dua-dua mengelilingi matahari. Jadi kita boleh guna formula Kepler yang ketiga ni. Jadi kita asingkan dulu cerita bumi dan cerita planet Zuhrah. Okey, maknanya T kuasa 2 per R kuasa 3 bumi mesti sama dengan T kuasa 2 per R kuasa 3 Zuhrah. Simple sahaja. Okey, T kuasa 2 365.25 kuasa 2 hari bahagi dengan dia punya jejari. Okey, saya highlight kat sini. Nampak jejari orbit 149,600. Okey, ini hari, ini kilometer. Unit kena sama Unit kalau kita pakai hari juga, kilometer pun kilometer juga. Dari pemerhatian, planet Zuhrah mengambil masa 224 hari. So 224 hari kuasa 2, ni kuasa 3 jangan lupa. Okey. Dan berapakah jejari? Berapa jarak dia dari matahari? Jadi dia minta R kuasa 3. Nampak? So kita tak perlu tukar dalam bentuk unit SI. Jadi jawapan akhir kita dalam kilometer. Jadi R kuasa 3 adalah sama dengan, so
Ni bawa ni atas, so ni bawa turun bawah ke sana. 224 kuasa 2, ni bawa ni atas, darab 149,600 kuasa 3, ini bawa turun bawah, bahagi 365.25 kuasa 2. Okey, kita tekan kalkulator. Apakah jawapannya? (224 kuasa 2 darab dengan 149,600 kuasa 3). Okey, sama dengan berapa? And then bahagi dengan 365.25 kuasa 2. Dapat jawapan? Ni. Betul ke ni jawapan dia? Relax. Ini ialah R kuasa 3. Jadi jangan lupa punca kuasa 3. Jawapan anda untuk dapat R. So R ialah 107,986 kilometer. So dekat sini 108,000 kilometer. Lebih kurang lah 107.109, so 108. Okey, bermakna 108,000 kilometer jejari planet Zuhrah dari matahari. Jadi itu sahaja contoh persoalan kita tentang hukum Kepler pertama, kedua dan ketiga. Okey, saya harap video ini boleh membantu. Sekian, terima kasih.